Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain join, saya on dulu dekat Facebook. Sekejap saya nak tengok Facebook dah on ke belum. Okey, Facebook pun dah on. Saya share dulu link ke channel. Okey, sementara tunggu rakan-rakan yang lain join. Suara boleh dengar tak? Suara boleh dengar tak? Gambar okey tak? Boleh nampak? Kalau suara boleh dengar jelas, gambar boleh nampak. Komen satu, at least saya tahu. Okey. Okey. Okey, terbaik. Sekejap dekat Facebook ni saya nak buka balik dia punya ni. Okey. Okey, so dah 9.45. Kita start lah sementara tunggu rakan-rakan lain yang masuk tu, kita start dululah. Lagipun saya ada rekod juga, nanti kalau nak tengok balik boleh. Okey. Dekat Facebook pun saya akan kekalkan dia dekat page lah. Kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua tuan-puan, rakan-rakan dekat Facebook, ahli-ahli grup, dekat Zoom meeting kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Sepatutnya last week saya buat live tapi last week super busy. Last week saya ada kelas berturut-turut. Sabtu Ahad ada kelas, lepas tu sambung lagi hari Selasa kalau saya tak silap. Lepas tu ada discussion dengan ahli grup dan sebagainya, tuntang. Saya rasa macam saya kena rehat lah. Jadi saya tak buat lah live. Saya dah tak buat review saham sebab hari tu ada isu sebenarnya. Okay, ada isu sebenarnya yang pihak M Plus dah bagi, nak cakap warning pun tak jugalah, tapi sebagai first reminder lah kepada semua reminder under M Plus untuk tidak buat spesifik sharing yang melibatkan investment advice. So investment advice ni dia termasuk first, buy, sell, hold ataupun lain-lain lah, macam cut loss atau ataupun macam mana dia cakap, lebih kurang macam tu. So basically saya summarize sikit lah sebelum kita masuk ke tajuk. So malam ini tajuk dia simple je sebenarnya. Tajuk untuk discussion malam ni adalah apakah persediaan kita, tuan-puan lah, saya dan tuan-puan lah, untuk sebelum melabur saham. Sekiranya tuan-puan dah mula melabur saham, apakah persediaan yang sepatutnya ada untuk kita melabur saham? Dah start ke, belum start lagi ke, tak ada masalah, kita boleh discuss lah. Tapi sebelum kita masuk tajuk, saya share dulu sedikit soalan daripada soalan daripada Tuan Ahmad Anwar. Tuan Ahmad Anwar tanya kan, tak buat review saham dah ke kan?
Okey, jawapan dia hari tu, okey, hari tu pihak M Plus dah bagi first uh, macam mana nak cakap, bukan nak cakap warning, tapi dah bagi peringatan tu warning lah kan. Dia bagi advice lah, dia bagi advice. Dia cakap kena stick to SC punya regulation. Okay, SC punya regulation adalah no investment advice to public. Okay, kalau in case saya adalah licensed person, okay, licensed person boleh bagi, okay, boleh bagi investment advice in accidentally to their own client. Itu istilah dia, okay? Maksudnya kalau sekiranya licensed person ni maksudnya mostly adalah remiser lah, sama ada remiser ataupun dealer. Okay, dua tu saja. Licensed person, dan ada lagi lah fund manager, financial advisor dan sebagainya lain-lain yang ada lesen, yang mana nama dia ada dalam senarai DSC. Okay? Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu licensed person tu, adakah orang tersebut ada senarai nama dia dalam SC kan? Paling simple, tuan-puan type je nama orang tu, nama penuh dia, dia akan muncul dekat SC punya laman web. Okay? Contoh macam saya kan, type saya punya nama Zulizzi bin Nordin Elais Gani. Okay? So dia akan ada dekat sini. Okay, first apa ni, laman web yang paling atas sekali tu kan, nampak tak? Nampak tak? Kalau nampak boleh komen sikit tak? Rakan-rakan ahli group boleh nampak tak? Kalau nampak tekan N nampak. N untuk nampak, T tak nampak. Kalau nampak tekan N nampak, kalau tak nampak tekan T tak nampak. Okey. So itu cara nak buat cara nak buat check up. Ni paling simple. Kita nak tahu adakah orang tersebut ada lesen ke ataupun tak ada lesen dengan SC. Okey, SC ni Security Commission lah yang mengawal selia kan, istilah dia kan, yang mengawal selia pergerakan aktiviti individu ataupun syarikat ataupun apa-apalah syarikat broker ke individu yang ada lesen dengan SC, yang dalam ruang lingkup licensing dipanggil kan. So dia akan tulis kat sini nama, lepas tu regulated activity dealing in securities, maksudnya urus niaga dalam stock market lah. Security ni stock market lah kan. Security pun termasuk juga futures kan, komoditi lain-lain yang ada lesen under SC, termasuk juga crypto asset, cryptocurrency ataupun digital asset yang sekarang yang baru-baru ni kan, yang macam tuan-puan boleh trade Bitcoin kan, apa lagi yang coin-coin tu lah saya tahu, saya ingat Bitcoin je, lain-lain saya tak ingat, lupa dah. Dia ada beberapa coin-coin tu kan. Okay. And then principal company ni adalah saya dilesenkan di bawah syarikat broker Melaka Security. Sebab sekiranya seseorang individu tersebut ambil lesen kan, dia ada dua lesen untuk menjadikan seseorang itu layak jadi licensed person. Dia kena lulus exam modul 6 dan modul 7. Okay. Lepas lulus exam ni, dia kena berdaftar. Dia kena berdaftar under security company lah. Security company ataupun dipanggil ADA. ADA ni Authorized Dealer Agency. Okay. Authorized Dealer Agency ataupun syarikat broker lah. Nama pendek dia syarikat broker. Macam saya berdaftar under M+. Nama glamour dia kan. Nama asal dia adalah Melaka Security. Okay. So kalau let's say individu tersebut kata dia dah lulus exam modul 6 dan modul 7, tetapi dia tak berdaftar di bawah mana-mana syarikat broker dan dia tak ada lesen yang dikeluarkan oleh syarikat broker dan SC, dia bukan licensed person. Okay, istilah dia licensed person, orang yang dilesenkan. Okay. Dia bukan licensed person. Itu syarat dia. Sebab nak dapat lesen ni kena berdaftar. Kalau SC tak lulus kan tak dapat.
So kalau license person dia akan ada nombor kod dia. Inilah nombor kod dia ni. Okay, nombor kod sebagai remiser kan. E ni elektronik, C ni capital market, CM, C capital, M market, S ni services. Okay. Capital market services, representative license. Okay. Nama panjang dia. Okay. Saya tulis kat sini. Kena cerita lah untuk tuan-puan tahu sedikit lah. ECMSRL, Electronic Capital Market Services Representative License macam tu. Tu apa ni, tu dia punya nama lesen dia. Okay? Dia tulis kat sini valid. Valid tu maksudnya masih valid lah. Nanti kalau tuan-puan nak check nama siapa-siapa, just tulis je lah nama orang tersebut. Okay? Tulis je nama dia, and then kalau tak muncul kat dalam ni, sama ada dia baru ambil lesen dan baru berdaftar dan belum sah lagi, ataupun dia memang tak berdaftar lah. Okay? Ada dua itu sahaja. Okay? Ada dua itu sahaja. Okay? Setakat ni jelas tak? Kalau jelas tekan J, kalau tak jelas tekan T. Okay, jelas tak? Jelas tekan J, tak jelas tekan T. MR boleh ke bagi investment advice? Tak boleh. Okay, MR tak boleh. MR dia ada special license, tapi dia punya bidang kuasa dia adalah bawah daripada kurang lah. Dia punya job scope dia kurang daripada dealer ataupun remiser. Okay? Dia cuma boleh membantu klien ataupun buat promosi untuk klien buka account CDS. Okay? Selepas daripada tu dia kena serahkan tugas kepada remiser. Itu sahaja. And then lepas tu dia akan dapat commission lah daripada klien-klien yang dibawa. Dan MR punya commission besar. Okay? Kalau tuan-puan nak tahu kan, dia macam ni. Daripada brokerage kan, brokerage fee, MR akan dapat 20%. 20% daripada brokerage fee. 20% tu besar tuan-puan. Kalau RM8, dia akan dapat RM2. 20%. Sekejap saya kira. Kalau RM8 kali 20%, dia akan dapat RM1.60. RM1.60. Kalau total brokerage fee, katakan total brokerage fee RM10,000, katakan RM10,000 kali dengan 20%, dah berapa kat situ? RM10,000 kali 20%. Dah RM2,000 dah. Kan? Sehari. Macam tu. Dah banyak ke dekat luar remiser fake M plus individu. Itu nanti saya cerita. Okay. Okay, so saya terangkan ni dulu. Okay, sebelum kita masuk tajuk ni kan, dalam 10 minit, 10:15 kita masuk tajuk lah. Okay, ini cerita-cerita dulu sambil sembang. So, sekiranya dia hanya lulus dan dia claim yang dia lulus tapi dia tak berdaftar di bawah mana-mana security company, dia belum dikira sebagai licensed person. Okay, even kalau dia ada MSTA sekalipun. Okay, MSTA ni kan diploma in technical analysis kan, ataupun dipanggil sebagai technical analyst, okay, yang berdaftar, yang global punya kan, UK, USA tu kan. Walaupun dia ada ini, dia bukan license person. Okay? Itu bukan license. Itu adalah credibility dia lah. Maksudnya dia ada credibility di dalam bidang technical analysis. Tapi dia tak ada lesen untuk investment advice. Okay? So, apakah yang dimaksudkan dengan investment advice? Mengikut SC, investment advice ni, investment advice adalah memberi nasihat, memberi nasihat kepada mana-mana individu ataupun group ataupun syarikat kan, macam tu, atau lain-lain lah atau lain-lain, untuk membeli, menjual, okey, whole. Saya tulis bahasa English lah, mudah sikit
buy, sell, hold. Itu. Dia punya main dia adalah itu. Buy, sell, hold. 3 kan? Ataupun mempengaruhi. Okay, mempengaruhi untuk membeli lah. Okay, mempengaruhi untuk buy, sell dan hold. Macam tu. Okay, secara spesifik. Secara spesifik. Kalau remiser boleh bagi investment advice hanya kepada klien-klien under remiser tersebut sahaja. Itu yang saya dah saya terpaksa stop lah ya, kita punya sharing apa semua. Bukan sebab tak boleh sharing boleh, tak ada masalah. Tapi selalunya apabila kita buat sharing macam tu, secara tak sengaja ataupun mungkin kita tersasul dan sebagainya, kita akan ada unsur-unsur investment advice. Tetapi kalau kita perhalusi kan, sebenarnya sekiranya technical buat kajian, sekiranya kita buat kajian technical analisis berdasarkan indicators ataupun chart pattern apa-apalah yang ada dekat sana dan sebagainya, dan tidak menjurus kepada investment advice, sepatutnya boleh. Sepatutnya boleh. Tapi itulah dia macam apa yang kita discuss sebelum-sebelum ni dengan remiser semua kan. Nak cari dia punya grey area tu. Macam agak susah sikit kan. Macam mana supaya kita tidak tersasul ataupun tidak terjerumus istilah dia kan dalam investment advice ni, agak payah sebenarnya kan. Share trading plan sebenarnya ikut SC tak boleh juga, tak boleh. Okay, dekat trading view tu yang bagi beli sini jual sini tak boleh. Tapi kalau pure technical analysis, maksudnya support line kat sini, resistance dekat sini, okay, itu okay. Trend line dekat sini, okay, breakout, breakdown, itu okay. Tapi kalau tulis buy, sell, entry, exit, entry mungkin boleh lagi lah. Tapi kalau buy, sell, hold, itu tak boleh dah. Okay, itu tak boleh dah. Itulah sebenarnya. Mungkin dalam fasa ini, sebulan 2 ni mungkin kita bertenang dululah. Itu sebaik-baiknya. Sebab kalau tuan-puan perasan, dah ada dah beberapa nama-nama yang agak popular kan, yang telah dikenakan tindakan, telah masuk dalam senarai bukan blacklist, masuk dalam senarai, muncullah dekat senarai amaran SC kan. Adalah beberapa sifu-sifu kan. Saya tak nak mention lah tapi tuan-puan tahulah adalah beberapa nama sifu-sifu. Mungkin tak ada lesen dan sebagainya, tapi dah selalu buat kelas, buat live trade apa semua. Obviously kalau live trade memang akan melibatkan buy, sell kan. Itu dah jadi investment advice. Okay. Soalan Tuan Nabil tadi saya dah jawab. Kalau pure technical analysis okey, tapi kalau melibatkan menjurus kepada investment advice, itu masalah sikit. Banyak ke dekat luar remiser fake sebab dia buat kelas just individu tersebut. Okey, kita kena faham macam ni. SC, SC security company, dia tak halang untuk buat kelas. Dia tak halang. Even person tu tak ada lesen pun boleh buat kelas. Tapi kelas dia tak boleh ada investment advice. Itu sahaja. Tak boleh ada investment advice. Which is agak susah lah kalau buat kelas tapi tak ada investment advice kan. Buat kelas bukan masalah. Pihak SC dah terangkan buat kelas boleh. Cumanya kalau bila melibatkan investment advice, maksudnya saham ini okey apa semua boleh beli. Itu masalah. Tapi agak susah kalau sekiranya tuan-puan buat kelas technical analysis, dah kaji apa tujuan
kita kaji syarikat tersebut kalau bukan untuk kita beli kan? 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 Tujuan kita kaji nak cari counter yang bagus, yang uptrend, yang bullish, yang ada entry signal kan? Yang ada momentum, yang ada demand kan? Yang memenuhi kriteria lah good fundamental dan sebagainya. Tujuan dia untuk kita beli kan? Kalau kita buat kelas apa semua tutang-tutang tapi tak ada benda-benda tu, okey lah. Tak ada masalah lah. Macam tu. Tapi kalau dia melibatkan saranan untuk beli ataupun sell ataupun exit ataupun hold, cut loss dan sebagainya, itu dah jadi isu lah. Setakat ni boleh faham tak? So sebenarnya saya bukan tak nak buat sesi diskusi counter. Saya hold dahulu, saya hold dahulu sehinggalah kita dapat kejelasan lah kita dapat kejelasan ataupun kita dah masuk fasa bertenang, dah okey apa semua. Then saya akan cari cara alternatif lah untuk kita buat discussion yang tidak melibatkan investment advice. So kalau sekiranya tuan-puan bagi counter kita discuss tuntang-tuntang ada melibatkan investment advice, kita tak nak lah saya itulah kita cuba mengelakkan lah, kita tak nak lah sampai dikenakan tindakan ke apa semua kan, sebab kita sharing ni bagus untuk belajar kan, tapi mungkin cara yang kita buat tidak menepati saranan M+ dengan SC, itu masalah dia. Okay? Kenapa M+ agak strict sikit berbanding dengan broker-broker lain? Sebab ada isu. Okay, isunya macam ni. Sebelum ini, sebelum SC buat M+ bagi nak cakap warning pun tak juga, dia cuba bagi briefing lah hari tu kan. Pihak M+, pihak M+. Terdapat seorang remiser M+, bukan daripada branch Wasa Maju, saya branch Wasa Maju, tapi dia bukan daripada branch Wasa Maju. Dia post dekat Facebook, dia post dekat Facebook satu counter dan dengan jelas sekali dia cakap sekiranya tuan-puan nak cover yuran ataupun nak gain profit daripada counter ini, boleh beli. Okey, itu masalahnya kan. So jadi adalah followers dia dekat Facebook beli, dan nak dijadikan cerita most probably mungkin individu yang beli tersebut loss daripada saranan yang dibagi. Okey. Bila loss, kalau untung kita senyap je. Ya, biasanya untung senyap je lah, untung kan. Alhamdulillah untung profit. Diam-diam lah. Baguslah cikgu ni untung. Tapi bila loss, dia salahkan remiser tersebut sebab bagi counter yang tak untung. Jadi dipanjangkanlah ceritanya dia punya itu sampai ke pengetahuan pihak SC. Jadi SC tanya M+. M+ kena jawab lah. Okay, bila M+ jawab, remiser tu ada kena dikenakan tindakan lah macam tu. Itulah masalahnya kan. So that's why M+ cakap remiser boleh bagi investment advice dan sebagainya untuk klien dia sahaja. Itu sebaik-baiknya. Okay? Accidentally untuk klien dia sahaja. Kalau Ethereum betul. Ethereum. Kalau katakan tuan-puan berdaftar M+ tapi under remiser lain, bukan saya tak nak share ataupun saya tak nak kongsi diskusi dengan tuan-puan, tapi sebab M+ dah letak syarat yang sebegitu, saya cuba untuk tidak melanggar arahan. Itu sahaja. Okay, I'm trying to be good good person, yang habit, yang mematuhi peraturan. Itu sahaja. Okay, itu sahaja. Kita tak nak macam kita buat sesuatu yang bagus tapi dalam satu masa jiwa kita tak tenang. Kita buat benda tu kita rasa kita giving something good to people, tapi jiwa kita sendiri rasa tak tenang kan. Macam mana tu? Macam itulah. Okay, so dah panjang dah saya berceloteh. Kita masuk topik lah. Kita masuk topik pada hari ini. Dan insyaAllah saya akan cuba untuk habiskan cepat-cepat lah kita punya topik-topik ini, sebab topik-topik ini tak ada yang berat. So, hari itu kita dah discuss topik yang pertama, adakah pelaburan saham sesuai untuk semua orang, dan jawapannya adalah tidak sesuai. Okey, sebelum kita masuk topik yang saya terangkan tadi, tuan-puan faham tak? Kalau faham tekan F, faham.
Kalau tak faham tekan T, tak faham. Kalau faham kita boleh move on, kita ke topik yang sepatutnya. Okey. Kalau faham tekan F, kalau tak faham tekan T, tak faham. F faham, T tak faham. Okey. Kalau semua faham, kita pergi ke topik yang sepatutnya. Okey. Okey. Okey, cantik. Okey, terima kasih semua. Okey, itulah sebab saya dah lama tak live kan. So tak ramai yang nak tengok lah. Tapi tak apa, tak ada masalah. Saya ada ahli grup yang sudi untuk mendengar kan. Okey. So, apakah persediaan kita, saya bercakap tentang diri sendirilah sebab saya pun seorang traders kan. Apakah persediaan kita untuk melabur, okey, sebelum kita melabur saham. Okey. So, apa yang Warren Buffett cakap, apa yang Warren Buffett cakap untuk pelaburan ataupun untuk investment kan, apakah rules yang paling penting yang Warren Buffett cakap? Saya ulang balik je. Rules pertama, rules number 1, never lose money. Rules number 2, never forget rules number 1. Okay, rules number 1, rules number apa, dia punya rules lah rules. Yang ni amat penting. Warren Buffett cakap peraturan pertama, jangan pernah rugi ataupun hilang duit. Duit ni, money ni kita rujuk kepada capital lah, kita punya capital lah, duit pelaburan kan. So, rules yang kedua, jangan lupa rules yang pertama. So, apakah yang kita boleh ambil dia punya key point dekat sini? Key point dekat sini, sekiranya tuan-puan nak melabur saham, perkara paling penting, okay, paling penting sebelum tuan-puan nak melabur saham, tuan-puan kena ada capital. Okay. Pelaburan saham ni kena ada modal. Modal ni tak kisah, okay, tak kisah berapa banyak yang tuan-puan ada, dia tak ada minimum limit. Okay. Apakah dia punya minimum limit untuk tuan-puan melabur? So, cara paling mudah untuk kita kira berapa minimum yang kita boleh melabur, kita kena tengok harga sesuatu saham. Okay. Sebagai contoh kan, saya buka satu chart lah. Kita buka satu chart. Katakan, saya buka satu chart. Katakan kita nak beli saham Perdana. Katakan lah. Ini bukan saranan membeli tau. Saya just nak tunjuk dia punya ni je, harga dia kan. Perdana harga dia 18 sen. Okay, katakan Perdana harga dia RM0.180. Satu unit. Okay, satu unit. So, berapakah modal? Okay, berapakah modal yang tuan-puan kena ada? So, dalam bursa dulu, okay, sebelum tahun bila tuan, saya pun tak sure. Dulu yang saya dengar yang senior remiser cakap, dulu di bursa satu lot bersamaan dengan 1000 unit. Okey, satu lot bersamaan dengan 1000 unit. Tapi bila bursa revise balik dia punya regulation, so dia buat yang baru, sekarang satu lot bersamaan dengan 100 unit. Okey. So, minimum kita boleh beli saham adalah satu lot ataupun 100 unit. Katakan tuan-puan nak beli saham Perdana, katakan. So, berapa minimum modal yang diperlukan? Okay. Kena kiralah 100 lot, satu lot kali 100 unit kali harga semasa. Okay, harga semasa 0.180. Saya kira. Saya buat corak-corak ni tak berapa pas. Satu lot, 1 kali 100 kali 0.180. So, RM18. Okay. So, berbaloi tak beli saham satu lot RM18 ni? Cuba jawab. Berbaloi ke tak berbaloi? Beli satu lot saham RM18. Berbaloi ke tak berbaloi? Siapa cakap berbaloi tekan 1, siapa cakap tak berbaloi tekan 2. Siapa cakap tabaloi tekan 3. Siapa tahu tabaloi.
Cepat-cepat respon. Siapa cakap berbaloi tekan 1, tak berbaloi tekan 2, tabaloi. Tabaloi tahu? Tabaloi tu. Kalau orang Sarawak tahulah kan. Dia punya biskut sagu tu kan tabaloi. Saya dulu pernah kan selalu juga pergi Sarawak kan, selalu beli kan. Ramai jawab 1 tak berbaloi. 1 berbaloi, 2 tak berbaloi. Okey, jawapan dia adalah tak berbaloi. Okey, sebab brokerage fee pun 1 kali transaction brokerage fee contoh sekali buy minimum RM8 dah kena charge. Okey, RM8 kena charge belum masuk stamp duty. Okey, stamp duty adalah 6% daripada RM8 tu. Okey, RM8 yang brokerage fee tu. Masuk lagi apa ni, government tax. Stamp duty silap stamp duty lain. Stamp duty 3% kalau saya tak silap. 3% daripada, nanti saya cek balik lupa dah ini. 3% daripada modal kalau saya tak silap. Bukan. Alamak, lupalah. Saya lupa. Tapi ada stamp duty lah pendek kata, nanti siapa yang ingat tu ni. And then ada government tax. Okay, government tax 6%. Okay, 6% daripada brokerage fee. Brokerage fee tu RM8 tu lah. Okay, brokerage fee. Dan ada lagi first kena stamp duty. First kena brokerage fee RM8 minimum kan kalau M+. Ataupun 0.008 lah. Yang kedua stamp duty. Yang ketiga government tax. And then yang seterusnya adalah clearance fees. Clearance fee ni di-charge oleh Bursa Malaysia Clearance Sendirian Berhad. Okay, Sendirian Berhad. Tu. So, total tuntang-tuntang lebih kurang lah lebih kurang. Ini saya tulis yang cincai-cincai punya, lebih kurang RM16. Okay, lebih kurang RM16 baru buy. Okay, baru buy. So, katakan kita hanya beli 1 lot. Okay, and then 1 lot ni dia untung 100%. Katakan naik 100%. Okay, 100%. Untung berapa? Kalau 100% naik RM18 tu kali 2 lah kali 2. RM36. Okay, RM36. Okay, 100% ni. And then ni baru buy. Okay, tambah lagi sell. Katakan sell pun sama juga RM16. Saya copy ni. Sell pun sama. Okay, RM16. So dah RM32. Betul tak? 16. Stamp duty RM1 setiap 1,000. Kalau kurang daripada itu dia charge RM1 lah. 16 kali 2. Okay, 16 kali 2 dah RM32 dah kat sini. Okay, so berbaloi ke tak ni? Tu kalau kita bercerita kalau naik 100%. Okay. Boleh tak naik 100%? Boleh je kan? Tapi berapa lama kan? Sanggup tak nak tunggu? Okay. Total jadi buy plus sell lebih kurang RM32. Lebih kurang RM32. Kalau untung 100% RM36. So RM36 tolak RM32 adalah untung RM4. Tapi bayangkan hold mungkin 6 bulan. Okay, 6 bulan hold. 6 bulan tuan-puan hold saham tersebut. Okay, lagi sekali saya tanya. Berbaloi ke tak? Siapa cakap berbaloi tekan 3. Okay, siapa cakap tak berbaloi tekan 4. Setelah dikira-kira, berbaloi ke tak? Berbaloi tekan 3, tak berbaloi tekan 4. Kan? So, sebab itu dalam pasaran saham, Warren Buffett cakap macam ni. Bukan Warren Buffett cakap. Saya tak ingat lah siapa yang cakap. Tapi dia cakap most of the people kan, they forget the
underlying causes. Okay, dia cakap macam tu je. Simple je dia cakap. Ramai orang lupa underlying cause. Okay, underlying cause. Bukan causes, itu COURS itu sebab-sebab. Ini underlying cause ataupun hidden. Dia bukan hidden tau, dia dah clear cut, kita boleh nampak cause tu. Tapi ramai orang tak perasan kos-kos ini. So, sekiranya modal kita kecil, okay, modal kita kecil, kita aktiviti kita terlampau banyak, maksudnya modal sikit je, mungkin dalam 5,000, 6,000 je. Tapi kita punya aktiviti buy and sell tu terlampau kerap, kita tak perasan yang modal kita sebenarnya terhakis. Okay, modal kita terhakis dekat sini. Okay, dekat brokerage fee ni. Okay, dekat sini. Okay, tu Tuan Zulhilmi cakap. So kena kira betul-betul kena kira betul-betul. Dan saya dah banyak kali dah sebenarnya buat sesi kira-kira ni. Sebenarnya dah beberapa kali dah sebenarnya kita ulang benda ni kan. So kena berhati-hati. So berapakah nilai keuntungan yang tuan puan rasa berbaloi untuk setiap transaction? 100 cukup tak? Siapa rasa 100 untung sekali untung mencukupi? Siapa setuju kalau untung 100 dah profit? Kalau M+, siapa setuju tekan 1. tak ada respon. Aduh. Saya cakap sendiri. Okey. Okey lah maksudnya 100 dah boleh profit lah. Okey. And then adakah susah nak dapat 100 ni? Tak susah tak susah. Nak dapat 100 ni tak susah. Yang penting kita kena tahulah teknik yang sesuai apa semua kan. So, persediaan pertama, sebelum tuan puan melabur dalam pasaran saham, tuan puan kena ada modal. Okay, capital lah. So modal ini sebenarnya ada huraian yang panjang. Okay, ada huraian yang panjang berkenaan dengan modal. So apakah modal yang sebaik-baik? Mana ni saya letak? Yang ni. Okay. Apakah modal yang terbaik? Okay. Apakah modal yang terbaik yang kita kena ada kan? Modal yang macam mana kan? Capital ni capital yang macam mana? Okay. Ramai orang cakap mesti kena ada duit lebihan apa semua sekali kan? 100 pun dah bersyukur dah. Untuk 50 tu macam borderline lah borderline. Macam sikit sangat lah, tak berbaloi dengan usaha yang kita belajar macam-macam apa ni, baca buku, ikut kelas tu untuk RM50 je. Tapi kalau dapat alhamdulillah dah bersyukur sangat-sangat. Okay? Capital ataupun modal yang macam mana yang sesuai, okay? Yang sesuai untuk pelaburan saham. Ini persoalan dia. Okay? Modal yang macam mana? Sebaik-baiknya, okay? Sebaik-baiknya adalah modal yang diasingkan. Okay? Modal yang diasingkan khas untuk pelaburan. Kalau sekiranya tuan puan belajar tentang financial analysis, okay? Sesebuah syarikat, dia akan bahagikan modal dia kepada 3. Okay? Dia akan bahagikan modal dia kepada 3. Pertama sekali untuk operation. Okay? Yang kedua, apa ni? Expenditure lah. Apa ni, saya tak ingat lah. Kejap saya tengok. Kita boleh tengok kat sini. Cash flow ni, dalam cash flow ni, balance sheet. Sekejap. Bukan kat sini. 3 lah. Operation, expenditure dan investment. Okay, itu sebagai contoh. Kalau ini kalau syarikat saya ambil ini sebagai syarikat.
syarikat dia perlukan 3 pembahagian kepada modal dia. Satu modal untuk operasi syarikat, satu modal untuk perbelanjaan syarikat, satu modal untuk diinvestkan kembali. So kalau kita ambil katakan kita as a individual lah, kita sebagai seorang individu, katakan tuan-puan ada gaji, tuan-puan ada gaji. Saya ambil kat sini. Nah, kita nak bagi contoh yang mudah. Ini saya letak kat atas ni. Okey, macam mana nak bahagikan modal ni kan? Tuan-puan ada gaji lah. Okey, ada gaji. So, gaji tuan-puan bahagikan kepada 3. Okey, tuan-puan bahagikan kepada 3. Okey. Bahagikan kepada 3. Alamak, besar pula kotak dia ni kan. Bahagikan kepada 3 macam tu. So kecil sikit. Saya buat macam tu. Okey. Ini kita ambil contoh syarikat Kita ambil contoh syarikat. Tapi kita apply kan ke dalam kita punya kehidupan sebagai seorang manusia lah. Sebagai seorang yang ada perbelanjaan. Okey. Okey. Kalau syarikat dia bukan gaji lah dia panggil sebagai revenue, okey, ataupun pendapatan yang dihasilkan. Soalan Tuan Zilul Hilmi nanti kita cerita. Okey, nanti kita cerita. Okey. So kalau syarikat dia pendapatan syarikat tu daripada revenue ataupun jualan lah Kalau syarikat ada jual produk dan sebagainya daripada hasil jualan. Kalau kita mungkin daripada sumber gaji lah daripada kalau kita bekerja dan makan gaji lah. Kalau kita bisnes daripada hasil perniagaan. Okay. So gaji ni kita bahagikan kepada 3 untuk operasi. Operasi ni maksudnya untuk perbelanjaan penting lah. Perbelanjaan penting operasi untuk kita beroperasi sehari-harian. Apakah perbelanjaan penting untuk kita beroperasi sebagai seorang manusia? Contoh apa? Makan, minum kan, pakaian, rumah, tempat tinggal kan, tempat tinggal. Kalau ada isteri, nafkah kan, nafkah. Kalau anak-anak pun, anak-anak, perbelanjaan anak-anak sekolah dan sebagainya kan. Okey. Macam tu. Okey. Itu yang operasi. Okey. Untuk operasi. Expenditure ni perbelanjaan lain. Okey, perbelanjaan yang necessary juga tapi dia tak adalah sepenting yang operasi ni. Okey, operasi ni contoh macam kereta kan, bayar kereta kan, bil-bil dan semua ni adalah operasi lah. Okey. Expenditure ni adalah perbelanjaan lain-lain. Okey, perbelanjaan lain-lain kita letak lain-lain. So investment ni adalah kita punya saving lah. Okay, kita punya saving untuk invest. Okey, sepatutnya ini adalah sebenarnya duit modal yang sepatutnya kita gunakan untuk investment. Sepatutnya. Okey. Tapi kita ramai silap lah sebenarnya kan. Sebab kita tak buat benda ni. Kebanyakannya kita tak spesifikkan. So kita cuma ada gaji terus habis kat sini. And then habis kat sini. Okay. Tapi sini tak ada kan, tak ada part kan. So kalau syarikat dia dah bahagi dah siap-siap. Okay. Dia dah bahagi dah siap-siap. Kalau kita bertindak sebagai syarikat, kita pun kena buat macam ni. Okay. Kena sistematik. So berapakah percentage yang sebaik-baiknya untuk kita masukkan dalam saving setiap kali ada gaji? Basically secara generalnya orang cakap 10% lah. Secara generalnya orang cakap 10%. Okay. Secara generalnya. So seorang yang ada masa depan yang jelas untuk investment, dia akan tukar hierarki dia punya daripada pendapatan dia. Dia akan letakkan saving paling atas, operasi yang kedua dan lain-lain yang ketiga lah. Macam tu. So apa-apa yang lebih daripada saving
dia akan digunakan untuk kos operasi, untuk makan minum, pakaian, tempat tinggal, nafkah kereta anak-anak, bil dan sebagainya. Okey. Lain-lain ni apa-apalah apa-apalah. Mungkin kecemasan ke apa semualah Okey. 50 keperluan, 30 invest, 20 kemahuan. Boleh, tak ada masalah So yang penting dia kena ada bahagian ini. So dari sini barulah sebenarnya selayaknya untuk kita gunakan untuk investment. Okey. Okey, macam Tuan Zulhimi tanya kan, boleh kita buat loan bank 50k untuk kita invest? Boleh, tak ada masalah, tapi kalau rugi kita akan double kerugian tersebut. Okey, dia akan menyebabkan kalau sekiranya kita tak pandai manage duit trading tu ataupun investment tersebut, kita akan rugi dan akan double loss. Sebab kalau sekiranya duit tu dah susut, kita still kena bayar bank kan? Kita kena bayar bank. Tapi kita tak ada profit daripada pasaran saham. So kita kena bayar double lah. Kita kena bayar double lah. Nak kena bayar brokerage fee lagi. Okay, nak kena bayar hutang bank lagi kan. So yang paling penting sekali adalah bank tak akan berhenti call sekiranya tuan puan yang lambat bayar. Siapa pernah mengalami bank tak berhenti call kalau lambat bayar? Saya rasa majority mengalami situasi yang mana bank tak akan berhenti call selagi mana tuan puan tak bayar loan yang tuan puan buat. So, ini nak cakap no, yes. Untuk loan kan, apakah situasi yang sepatutnya kita buat loan dalam kehidupan kita? Apakah situasi yang kita boleh buat loan? Sebenarnya hanya ada dua sahaja yang memang wajib kena buat loan. Tapi kalau ini mengikut sistem kapitalis lah, mengikut sistem ekonomi kapitalis. Sebab memang sistem dah susun macam tu. Nak beli rumah, nak beli kereta, memang wajib kena loan. Kalau beli cash boleh, tapi kena kumpul cash dahulu. Okay? Tapi sebaik-baiknya memang kena cash lah. Sebab loan ni mostly ada riba kan. Tapi kalau nak gunakan untuk investment, ianya adalah no ataupun kita cakap big no. Okay, big no. Okay, so apakah cara terbaik? Cara terbaik sekiranya duit yang tuan puan ada untuk investment ini walaupun kecil, tapi sekiranya dapat digandakan sedikit demi sedikit, itulah yang terbaik. Okay, itulah yang terbaik. Kalau ada 5,000 tapi 5,000 tak bertambah jadi 6,000, kalau tuan puan ambil 50,000 untuk invest, adakah ada garanti dia akan bertambah jadi 55,000? Sila hari bulan ada 50,000 berkurang jadi 40,000, berkurang lagi jadi 30,000, berkurang lagi jadi 20,000, last sekali 3,500. So siapa nak bayar loan tersebut? Siapa nak bayar loan tersebut? Kalau pinjam dengan saudara mara nanti bergaduh. Kalau pinjam dengan adik-beradik nanti putus pertalian silaturahim. Kalau pinjam dengan isteri nanti tidur kat luar lah jawabnya kan. Tapi kalau pinjam dengan bank, hari-hari kena call lah. Kena call, tukar nombor, nanti bank cari lagi, hantar surat layang dan sebagainya. So sebaik-baiknya janganlah. Sebaik-baiknya simpan, sikit tak apa, janji konsisten. Okay. Kalau tengok berapa minimum modal sebenarnya yang kita boleh invest, amat kecil sebenarnya. Okay. Amat kecil, kita tengok yang tadi. Satu unit saham yang berharga 18 sen, kalau kita beli satu lot, baru RM18. Kalau kita beli 100 lot, 100 lot, kali 100 kat sini, 1,800. Agak-agak tuan puan ada tak 1,800? Siapa ada, tekan 1. Siapa tak ada, tekan 0. Agak-agak ada tak 1,800? Takkan kerja 4 tahun, 5 tahun, tak boleh simpan kan 1,800 kan? Ada kan? Secara logiknya adalah. Secara logiknya adalah. Okay? Okay? So macam itulah.
So persediaan pertama sekali kena ada designated fund, kita panggil tabung khas untuk investment. Tabung khas untuk investment. Okay. And then tabung ini jangan kacau dahulu. Okay, jangan kacau dahulu. Unless in case of emergency, then tak boleh nak cakap apalah. Okay. Tapi sebaik-baiknya kita letakkan priority tabung ini nombor 1. Okay. And then investment ni dia bukan saham sahaja. Kita ada banyak jenis pelaburan lagi. Kita ada ASB kan. Kita ada amanah saham yang lain. Kita ada unit trust kan. Kita ada apa lagi? Precious metal kan, gold dan sebagainya kan. Kita ada investment dalam bidang property, kita ada investment dalam saham. So bagi saya yang paling liquid dan paling potential untuk kita gain profit yang besar walaupun dia punya risiko dia besar adalah pasaran saham. Okay. Kalau properties perlukan masa. Okay. Kita tak boleh hari ni beli rumah besok dah jual, tak boleh. Okay. Pasaran saham boleh. Kalau macam gold, hari ni kita beli tak semestinya besok harga dah naik kan. Dia ambil masa kan. Kadang setahun, 2 tahun atau 5 tahun baru harga dia naik kan. Kalau macam tabung haji berapa persen kan tabung haji bagi? ASB 5% lebih kurang tapi setahun. So unit trust mungkin okey sikit tapi pun masih lagi memerlukan masa. Okay. So ada banyak instrumen pelaburan yang kita boleh labur. Cumanya personally saya prefer pasaran saham sebab dia high risk tapi dia high return. Selagi mana tuan-puan pandai jaga kawalan risiko, then should be okay lah. Warren Buffett cakap, risk come from not knowing what you are doing. Okay. Saya tulis kat sini lah. Saya punya English ni kan. Slang English ni kan. Slang Melayu kan. Risk come from not knowing what you are doing. Kalau sekiranya tuan-puan tiba-tiba nak melabur dalam pasaran saham, tiba-tiba kan bangun besok pergi office kan, member cakap jom beli saham, kita okey dah buka akaun, betul-betul terus beli saham kan. Tapi kita tak tahu kenapa kita beli, saham apa kita nak beli, berapa banyak kita nak beli, berapa modal kita ada. Kalau sekiranya kita beli, nak beli kat mana, nak beli kat harga berapa kan. Lepas tu bila dah beli pula, nak jual bila, nak jual sekarang ke, nak jual tahun depan ke, nak jual besok ke. So apakah daripada persoalan-persoalan tersebut, apakah yang tuan-puan rasa tuan-puan perlu untuk jawab persoalan-persoalan itu? Ini adalah menjawab kepada poin kedua, apakah persediaan sebelum melabur saham. Macam mana kita nak jawab soalan nak beli saham apa? Nak beli bila? Bila dah beli nak jual bila kan? Nak beli berapa banyak lot? Berapa banyak modal yang kita nak beli kan? Macam mana nak beli kan? Dia nak jual kat mana? Harga naik berapa baru kita nak jual? Berapa lama kita nak hold kan? Macam mana nak pilih saham-saham yang ada potensi untuk naik? Adakah saham yang kita pilih tu betul-betul ada potensi nak naik? Betul ke salah ni kan? Apakah benda apa yang tuan-puan perlu untuk jawab soalan-soalan itu? Cuba jawab. Cepat respon. Apakah yang diperlukan untuk jawab soalan-soalan tersebut? Okey, jawab. Tak ada orang nak jawab. Nasib Tuan Kamarul jawab kan. Kat Facebook tak nak jawab. Okey, yang betul lah tu. Ilmu lah. Okay. So, apakah persediaan anda sebelum melabur saham? Poin yang pertama, kita kena ada modal lah. Okay, capital. Dan capital ni, apa yang Warren Buffett cakap, jangan sekali-kali hilang duit pelaburan. Kalau sekiranya tuan-puan dah mula melabur saham, tapi modal pelaburan makin kurang, that means something wrong somewhere. Okay? Adalah tu tak kena kat mana-mana. So yang tak kena dekat mana-mana tu, dia akan datang kepada poin yang kedua, iaitu kena ada ilmu. Okay, kena ada ilmu.
Nak buat apa-apa pun kena ada ilmu lah. Okay? Warren Buffett cakap macam saya tulis tadi. Risk come from not knowing what you are doing. Okay? So yang kedua kena ada ilmu lah. Maksudnya kena belajar. Belajar ni, istilah belajar ni sebenarnya kalau kita elaborate kan, adakah orang yang tiba-tiba pandai? Adalah Nabi lah Nabi lah. Nabi Isa alaihissalam kan. Lahir-lahir je dah pandai dah. Allah dah wahyukan dalam dada dia Taurat dan Injil kan. Tiba-tiba dah pandai dah. Kecil pun dah boleh bercakap kan. Dah boleh baca Taurat Injil kan. Nabi Muhammad kan umur 40, Allah hantar malaikat Jibril alaihissalam turunkan wahyu. Dari situ Nabi diajar, dididik oleh Allah SWT kan, diberikan wahyu kan, tiba-tiba pandai kan. Tapi kita sebagai manusia biasa kan, ada tak tiba-tiba mimpi-mimpi dapat ilmu tiba-tiba pandai kan? Tak ada lah tak ada. Okay. Basically semua orang bermula daripada zero lah. Okay. So kita kena tahu kita punya stand dekat mana. Dalam pelaburan saham ni, honestly saya cakap di Malaysia tak ada sistem pendidikan persekolahan yang ajar tentang investment, tak ada. Di sekolah tak ada. Okay? Tak ada. Di college, diploma mungkin ada, mungkin tak ada. Di universiti mungkin ada kalau ambil yang pelaburan lah, ambil investment. Kalau tak ambil selain daripada itu memang tak ada lah macam saya. Sekolah tak ada, kita tak belajar kan. Tadika lagi lah, sekolah rendah tak ada, sekolah menengah tak ada. Masuk matrik pun tak pernah dengar pun tentang saham kan. Bila masuk universiti, lagilah tak belajar apa kan. Saya ambil bidang dentistry kan. 5 tahun tak belajar pun. Tak ada kiraan matematik pun. Ada pun kira nombor gigi je kan. Gigi kan 11, 12, 13 sampai 18. Okay, 21, 22, 23 sampai 28 kan. 31, 32, 33 sampai 38. 41, 42, 43 sampai 48 kan. Kan manusia dewasa ada 32 batang gigi lah kalau sekiranya total ada lengkap tumbuh semua sekali kan. Okay. Itu sahaja kan. Tak ada saham, tak ada apa-apa. Okay. Sedangkan sehari-hari kita memang deal dengan syarikat-syarikat saham ni kan. Beli air Spritzer, air mineral kan. Ada Spritzer, ada saham dia. Kan, pergi pejabat pos, ada saham Pos Malaysia. Pergi CIMB, ada saham CIMB. Pergi ambil duit dekat Bank Islam, ada saham Bank Islam kan. Lepas tu bila dah kerja ambil insurans takaful, ada saham takaful. Dikata 3 sekolah belajar sekarang, dulu tak ada dulu tak ada. Minum Milo dekat sekolah kan, ada saham Nestle. Lepas tu apa ni, ambil tisu kan, tisu muka tu kan, tisu apa yang famous tu, tisu muka tu, NTPM tu kan, syarikat tisu tu kan, tisu muka tu kan. Pakai baju kan, mungkin ada jenama baju kan, Padini lah, Bornia lah semua kan, benda-benda tu kan. Kalau apa ni, beli kasut kan, Nike, kasut Nike kan, ada saham syarikat Nike kan, walaupun tak listed dekat Malaysia lah. Naik kereta Toyota, ada saham syarikat Toyota walaupun tak dekat Malaysia lah. Okay. So semua kehidupan kita ni tak boleh lari daripada menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat yang public listed. Public listed mostly. Bernas ada saham tak bernas? Saya tak sure pula. Faiza pun saya tak sure pula ada saham ke tak Faiza. Tapi kalau apa ni, Power Root kan, Ali Cafe Power Root, ada saham Power Root ada saham Power Root. Okey. CNI, siapa-siapa yang terlibat dalam CNI kan, multi level tu, ada saham CNI. Saya dulu masa universiti dulu adalah beli produk-produk tongkat ali, ginseng CNI, makan Maggi hijau tu kan, Maggi CNI tu. Lepas tu minum dia punya apa ni, apa ni yang lebah tu, apa dia panggil apa tu, bukan madu dia tu, Royal Jelly, apa benda tah. Faiza tak ada. Okey. Saya masih kerja ke selain trading tak? Sekarang saya remiser lah. Saya dah tak kerja dah. Saya kerja lah. Kerja sebagai remiser. Hi-O ada saham tak? Tak sure pula.
HIO tak sure ada saham ke tak. Ada rasanya saham HIO. Okay, Takaful. Takaful ada saham syarikat Takaful. Takaful Malaysia kan. Okay. So keseluruhan kehidupan kita lah secara langsung, secara tak langsung terlibat ada terlibat dengan pasaran saham. Cuma kita tak perasan je sebenarnya. Dan benda tu tidak diajar di sekolah. Sekarang dah ada pelaburan. Alhamdulillah lah kalau dah ada. Tapi dulu tak ada. Okay, dulu tak ada. So kita kena tahulah semua kita ni mostly kita bermula daripada zero. So secara logiknya nak pecut daripada zero ke 100, kalau macam kereta kan, nak pecut daripada 0 kilometer kepada 100 kilometer pun ambil masa. Okay, ambil masa. Paling laju mungkin supercar lah dalam beberapa second saja. Tapi kalau kereta biasa ni memang ambil masa lah. Ini especially kalau kita lah sebagai manusia kan. Kita sebagai manusia daripada 0 nak pecut ke 100, kita tak boleh nak mengharapkan keajaiban. Kita kena belajar. Okay, step by step. Dari zero, naik sikit, naik sikit, naik sikit, naik sikit. Okay? Kena bagi masa, kena bagi tenaga. Okay? Dan mostly dia tak free lah. Itulah yang saya boleh cakap. Dia tak free. Tuan-puan pergilah mana-mana kelas saham sekalipun, dia tak free sangat. Okay? Katakan ada yang claim free sekalipun, dia sebenarnya dia tak free. Okay? Ada charges. Kalau tidak dikeluarkan oleh tuan-puan, dikeluarkan oleh orang yang mengajar tu lah. Okay? Ada cost dia lah. Dia nak mengajar, dia kena belajar dulu. Kalau dia tak belajar, macam mana dia nak mengajar kan? Kalau dia tak tahu, macam mana dia nak deliver kan? Okay, macam tu. Apa nasihat untuk part-time traders? Part-time traders kena belajar betul-betul lah. Kena cari teknik yang betul, kawalan modal yang betul, macam mana nak buat apa ni, trading plan yang betul. Okay? Yang paling penting sekali adalah macam mana nak cari counter yang betul. Okay, sebabnya kalau tuan-puan perasan lah apakah yang menentukan tuan-puan trade itu berjaya ke tak? Dia sebenarnya bergantung kepada entry. Okay? Seawal entry tersebut, okay? Kalau kita entry pun dah salah, end of story lah. Kalau entry pun dah salah, dia akan salah lah keseluruhannya sehinggalah tuan-puan jual. Dan mostly kalau entry salah, kita akan jual dengan loss. Okay? Kalau entry dah betul, kita dah tak risau apa dah. Okay? Dia nak naik ke langit ke, nak naik ke bulan ke, kita dah tak risau apa dah. Okay? Yang penting entry itu macam mana. Entry nak entry counter apa. Okay? Kalau nak gunakan technical analysis, bila timing nak entry, berapa harga sepatutnya nak entry, berapa lot yang sesuai dengan modal tuan-puan. Okay, berapa harga sepatutnya kan. Okay, kalau syarikat tu apa kriteria yang kita nak pilih kan. Tapi saya tak adalah share kat sini lah. Okay. So macam tu. Okay. So untuk tajuk yang kedua ni dia tak banyak lah. Okay. Persediaan yang ada sebelum melabur. Bagi saya ada dua benda je yang paling penting. Pertama sekali kena ada modal. Yang kedua kena ada ilmu. Dua tu je. Okay. Kalau dah ada modal dan dah ada ilmu, insyaAllah lepas tu InsyaAllah boleh sukses. Cumanya, bila dah ada ilmu ni dia tak akan matang selagi mana tak ada pengalaman. So tuan-puan kena tambah satu lagi, kena ada pengalaman lah. Ilmu yang kita belajar secara teorinya, dia tidak akan matang tanpa praktikal. So bila dah ada ilmu, dia kena ada praktikal. Dan praktikal tu sebenarnya pengalaman lah. Okay? Kena ada pengalaman. Kalau sebagai seorang trader, selagi mana tak trade, jual beli, dia tak akan ada pengalaman tersebut. Kalau sebagai seorang trader, dia tak pernah merasa loss, dia tak akan merasa pengalaman tersebut. Okay, kebanyakan traders yang loss lah yang akan mencari kenapa dia loss dan akhirnya dia akan belajar kenapa dia loss. Okay, dari situlah. Kalau kita tak pernah rasa loss, kita tak akan belajar sesuatu yang penting. Kenapa kita loss dan macam mana nak mengatasi. Kita nak apa ni, counter back, macam mana nak mengelakkan kita asyik loss non stop. Macam itulah. Okay. So macam mana, saya ingat kan sebab topik yang sesi diskusi
diskusi siri celik saham ni, dia topik dia agak, bagi saya kan, dia agak open dia agak open, dia agak macam dia tak detail. So saya nak kupas detail sangat pun dia tak masuk sampai di situ lah. Kalau nak detail kita kena belajar teknik analisis lah. Okay. So next topik yang saya akan sentuh iaitu pemilihan style pelaburan short term, mid term, long term. Okay. Punca kegagalan ni penting tuan-puan kena tahu. Okay. Apakah punca kegagalan dalam pelaburan sebenarnya? Ini amat penting. Okay, dan kita pergi kepada faktor dan kriteria seorang pelabur yang berjaya dan seterusnya. Saya akan cuba habiskan ni terhadap ni. Saya akan cuba habiskan secepat mungkin lah. Okay? Saya cuba akan habiskan secepat mungkin. Nanti saya tadi saya ada discuss juga dengan saya punya bakal MR. Kita akan buat satu perkongsian percuma lah. Saya nak buat kelas free. Tapi kelas free ni mungkin dalam setengah hari macam tu. Kelas free just nak bagi yang basic fundamental analysis dengan basic technical analysis. Dua orang lah saya dengan bakal MR ni. Tapi dia punya target dia bukan ahli grup lah. Bukan ahli grup. Sebab ahli grup memang dah tahu dah semua benda ni. Sebab kita dah discuss detail dah pun kan dalam grup kan. So dia bukan ahli grup. Dia bukan ahli grup. Okay? Kalau tuan-puan belum berada dalam grup VIP client dan grup online coaching, barulah tuan-puan boleh daftar untuk kelas percuma ini. Tapi nanti saya akan announce lah. Okay? Dalam seminggu dua lagi nak plan dulu. Okay? Topik ke-10, sebut sedikit tentang digital asset. Saya pun tak reti sangat sebenarnya digital asset. Setakat menyembang tengok chat sikit-sikit boleh lah. Okay? Macam tu. So, untuk kelas percuma ni, saya plan nak buat half day dari jam 9 sampai 12.30. Kita bahagi kepada dua fasa. Basic of fundamental analysis dan basic of technical analysis. Dia punya target bukan ahli grup lah. Selain daripada ahli grup, tuan-puan yang walaupun dah ada akaun CDS dengan saya tapi bukan ahli grup VIP boleh daftar. Okay? Boleh daftar dan boleh join. Dia online. Saya nak buat online. Satu hari lah. Bukan satu hari. Half day. 9 sampai 12.30. Just sebagai pengenalan, pendedahan apa benda yang sepatutnya tuan-puan tahulah dalam pasaran saham. Okey. Rugi itu pasti, untung itu wajib. Rugi itu pastilah, untung itu nasib. Taklah. Untung sebenarnya berdasarkan ilmu dan pengalaman. Okey. Setakat ni saya memang consistently profit lah setakat ni. Kita boleh set, saya targetkan 10,000 sebulan tu alhamdulillah tercapai lah, kadang lebih. Sebab apa? Kita kena ada kawalan modal. Okay? Kena ada kawalan modal. Pegang betul-betul yang ini. Okay? Pegang betul-betul rules. Mana dah dia punya rules ni? Ni. Pegang betul-betul. Okay? Pegang betul-betul. Okay? Ini walaupun dia simple, tapi dia very powerful. Okay? Very powerful. Okay lah. Saya ingat sampai situ dahulu. Kalau sekiranya ada terkasar bahasa ke, salah silap ke, saya minta maaf. So semoga perkongsian serba sedikit ini memberi manfaat lah. Tak banyak pun, sikit pun, serba sedikit pun okey lah kan, daripada apa ni, menyembang kosong tak ada apa-apa kan. So kalau sekiranya tuan-puan ada dapat serba sedikit manfaat, tekan 1. Kalau tak dapat apa-apa, tekan 0. Kalau dapat sedikit manfaat, tekan 1. Kalau tak dapat apa-apa, tekan 0. So next topic insya-Allah saya akan buat, saya cuba nak habiskan cepat-cepat lah. Saya cuba nak habiskan cepat-cepat. Kalau kita besok hari apa? Besok hari Selasa malam. Okey. Topik ketiga ni kalau saya buat besok okey tak? Siapa rasa okey, tekan okey. 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 Siapa rasa okey, tekan okey. So insya-Allah kalau semua okey, besok kita teruskan terus dengan topik ketiga. Saya cuba nak percepatkan sikit untuk kita habiskan. Cumanya
topik-topik ni masih ada lagi yang belum saya isi dalam 30 topik ni. Nanti kalau ada idea apa semua sekali baru saya akan isikan lah ya. Okay, so insyaAllah kita jumpa besok jam 9.45 malam, timing biasa. Ada sesi, yang ni saya rekod lah. Kalau Facebook tu nanti tuan puan boleh tengok balik. Okay, so saya ingat sampai di situ dahulu. Kalau ada salah silap sekali lagi saya minta maaf. Semoga perkongsian yang sedikit ni memberikan manfaat kepada tuan puan untuk kita berlangkah ke dunia pelaburan saham yang mana dia bukanlah senang seperti mana yang ramai orang jangkakan. Maksud je untung kaya, maksud je untung kaya tak. Okay, dia ada step-step dia yang kita perlu follow, kena belajar. Okay, kena belajar. So sampai situ dahulu. Kita tangguhkan sesi pada kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.